So kereta, kahwin atau rumah, mana satu dulu? Selalunya kalau untuk orang yang baru kerja ni, ini antara yang 3 yang paling besar lah kan. Normally orang akan beli kereta dulu. I setuju sebab transportation kat Malaysia ni macam pelik. Tapi betul lah kan, dia nak commute, nak pergi kerja kan. Sekali kena pergi Stella, mana ada LRT kat sana? Betul. Itu yang bahaya tu. Sebab bila dah terlampau banyak sangat konten kereta yang cerita pasal hari ni aku beli GTR, takkan kau baru kerja kau nak beli GTR juga kan. Betul. Dia dah ada satu desire yang tinggi. Kalau tak GTR pun Honda Civic, Honda City. Tapi kerja gaji starting baru 2,200. Dia orang diracun. Jadi bahaya dekat situ. Kalau kita ni ada sedikit lah financial awareness, tengok bab gaji tu, gaji apa yang sesuai sebenarnya untuk kita. Mungkin lah time tu Azia ke, Myvi second hand ke, just untuk commute pergi kerja je. Untuk permulaan lah. Yes. So I kenal ada a few people yang baru berapa tahun kerja and then dah beli Toyota Vios contohnya, sama level macam Honda City lah kan. Sama. So tapi kalau ikut keperluan, adakah okey tak kalau dia mampu? Kalau dia mampu tak ada masalah. Tapi kita kena fikir juga ada cost hidden charge yang termasuk dalam tu. Untuk kereta baru ni? Untuk kereta baru lah. Okay. Kita kena tahu juga sebelum beli kereta tu, basically memang kena tahu daripada awal kan. Okay, dalam setahun ni Vios ni berapa kali kena servis kan? Dah tahu ke belum? Mungkin dia tak tahu. Dia ingat okay, setahun dia commute pergi kerja ulang balik 20,000 km setahun. 20,000 tu equal to 2 kali servis. 2 kali servis tu berapa kos dia? Berapa kos dia? Dia kena tahu basic tu dulu. And then ada juga brand yang kasih free service, ada yang tak bagi. Kalau dia dapat yang free service, Alhamdulillah. Tapi kalau contohlah macam Honda kan, dia bagi interval dalam masa 3 kali servis, 1 kali free, 2 kali bayar. Kalau yang betul-betul bagi 5 tahun free service tu, itu Alhamdulillah lah, rezeki tu. Betul. Tapi tak dapat kereta Myvi ke kereta yang bawah 50,000 free service. Tak ada free service lah. Ada petrol voucher. Petrol voucher? Alah. Ataupun payung RM50. Kita ada banyak payung. Tapi kalau beli kereta terpakai pula, macam kalau kereta Vios terpakai, apa yang diorang kena fikir tentang kereta tu? Sebab of course kereta Vios tu lagi murah yang terpakai berbanding dengan kereta Vios yang baru. So apa dia kena fikir? Kalau on financial part, kita beli kereta second hand ni, dia punya interest tinggi sikit. Itu first thing, interest lah. Bila kita kira balik, okay, mungkin kereta baru interest dia rendah, 2.9 ke 2.6, yang kereta baru 3.7, 3.8, based on dia punya education background level lah kat situ kan. Bila kita kira balik, okay, kalau kereta baru ni aku bayar sebulan dalam RM470. Kereta second hand ni, bila dah kira dengan interest tu, RM420, beza sikit je dekat situ. Itu so savings dia dah. So dia kena buat pandai kira lah. Dia kena pandai kira-kira. Either kalau beli kereta baru ke second hand. Itu yang first thing first. Yang kedua pula, kalau beli kereta second hand ni, kau pandai tak check? Kau tahu tak kereta ni ada background pernah accident ke? Kereta banjir ke? Dia kena cari orang pula untuk scrutkan kereta tu, untuk tahu apa. Scrut ni macam mana dia function ni? Scrut ni basically dia simpan data. Let's say saya ada kereta saya pernah accident. Data daripada insurans ni akan masuk dalam satu database tu. Yang Scrut boleh access database tu. So saya beli data daripada Scrut ni, saya dapatlah report. Kereta saya ni pernah accident pada tahun 2023. Ini saya punya claim. Kalau kereta saya tak pernah accident, saya beli Scrut punya data, kosong lah. Itu plus point lah. Kalau kita beli Scrut data tu, kita spend sikit, kita tahu background kereta kita. Itu secara teorinya lah untuk data. Secara praktikalnya pula, kita kena ada orang yang betul-betul boleh inspection kereta tu. Macam mekanik macam mekanik. Sekarang ni dah ramai dah buat servis untuk inspection kereta. Bila kan nak beli kereta 100,000 contohnya used, tapi setakat nak bayar servis ni berapa ratus ringgit je, berbaloi lah. Murah je, 190 je. Baru-baru ni ayah saya baru beli kereta second hand. Tapi dia tak reti nak check. Saya lagi tak reti. Saya dah screw apa semua. Okay, kereta ni good to go. Tapi first thing first, saya cari orang yang betul-betul boleh buat servis. Dia pergi sana, dia test drive, dia check, dia bagi tahu saya, okay, ini yang ada masalah. Then you decide nak beli ke tak beli. Bila dia tengok beli, servis charge dia RM190. Bagi saya sangat berbaloi lah. Betul. Okay, dia kata, okay, ini adalah barang-barang yang perlu ditukar in case Cik Zarif nak beli kereta ni. So dia pun buat kerja dia, saya bayar, okay, kita decide kereta ni boleh dibeli sebab dia below market price. At the same time, untuk saya nak ganti peralatan macam dia punya suspension dan semua tu tak mahal. So kita decide. Jadi untuk kawan-kawan yang nak beli kereta second hand, first thing first, scrut lah untuk tahu
kita ni pernah accident ke tak. Yang kedua, kita boleh bayar orang yang boleh buat inspection tu lah. Okay, kalau tadi cakap pasal kereta, tapi ada orang dah ada kereta, selalunya daripada Fama lah. Okay, father mother. So now dah ada kereta, takkan nak beli kereta baru. So now dia ada option, nak beli rumah atau nak kahwin. Macam mana pula tu? Kalau nak beli rumah, apa yang dia kena tengok? Kalau nak beli rumah ni, komitmen yang paling besar tau. Sebab kita, katalah kita 100% punya komitmen ni, gaji. Kita pecahkan 50% tu mungkinlah untuk kita punya rumah, kereta, makan. Lepas tu 30% tu untuk kita punya saving. 20% tu untuk diri sendiri lah. Fun. On fund. So 50% tu untuk rumah tu, tengok dulu kan. In a long run, rumah ni 35 tahun. Betul kau nak duduk tempat ni 35 tahun? Mungkin satu hari nanti kalau kau berjaya, kau akan migrate. Mungkin kalau kau decide daripada awal duduk sini 35 tahun, rupanya jiran sebelah tu daripada neraka. Bergaduh kan. So kalau saya tanya saya lah kan, saya takkan terus buat keputusan untuk beli rumah terus. Mungkin saya akan menyewa untuk 5 tahun pertama dulu dekat tempat tu untuk stabilkan career ke, tambahkan pendapatan ke, naikkan skill ke. Dan saya rasa 5 tahun ni berbaloi untuk aku duduk sini, untuk aku beli rumah kat sini, dan baru saya decide. Bukanlah saya terus dapat kerja, jom sayang kita cek rumah. Itu kalau ada sayang sebab ada orang dia tak ada sayang lagi, girlfriend pun tak ada, dah beli rumah, and then dia expect nanti dia kahwin, isteri dia akan duduk situ, tapi tersak isteri dia kerja dekat Bangi, tapi itu rumah tu dekat Shah Alam. Macam mana pula tu? Untuk kahwin pun lain cerita juga kan. Kahwin pun kos tinggi juga. Kita tengok sekarang ni kan, trend kahwin dekat hotel ke. Aku kahwin kat hotel. Kau pun mesti nak kahwin kat hotel juga kan. Baguslah, sama-sama berlawan lah. Tapi silap sebenarnya, sebab kita kahwin ni bukan untuk event sehari. Kahwin ni untuk memang hidup panjang kan. Perkahwinan. Bukan wedding yang kita nak tu, kita nak perkahwinan. Perkahwinan tu sebab proses perkahwinan ni bermula saat dia mula masuk dalam rumah tu bersama-sama. Majlis is majlis lah, dah settle sehari. Betul. Jadi apa yang merisaukan sekarang ni sebabnya kadang-kadang parents dia tengok orang sebelah, jiran-jiran dia, adik-beradik dia buat satu majlis yang vogue kan. Tapi macam ni kita nak counter kan. Kita sebagai anak ni bagi saya lah, kita kena set expectation lah dengan family. Memang nak kahwin mak, tapi bajet ni ada 30,000 je. Untuk 30,000 ni kita boleh buat skala ni je. Depan rumah je. Tapi kalau kita sebagai anak ni tak bagi tahu kat mak kita, tak bagi tahu kat ayah kita, dia orang memang expect yang kita ni boleh buat benda yang grand lah kan. Sebab kadang-kadang mak tiri, mak cik, semua berapa kemah lebih kurang macam tu lah kan. Banyak yang apa menekan-nekan dia orang kan. Hantaran berapa 15,000 tak cukup. Bagi saya kita kena set expectation lah untuk family. Kalau nak kahwin ni, ini je budget yang available sekarang. Kalau dah ready lah. So dalam memilih pasangan, macam mana pula? Senang je, download Tinder. Salah pasangan tu. Tak cakap pasal Tinder bukan apa. Boleh dikatakan bukan nak generalize maybe yang baik-baik tu maybe tak pergi kat Tinder. Bukan nak kata pergi Tinder tu jahat, tidak. Tapi yang baik-baik tak pergi Tinder. Tak ada Tinder pasangan-pasangan saya semua tak ada Tinder. I tak pernah jumpa dia kat Tinder. Pasangan so yang baik-baik ni tak ada kat Tinder, tak ada kat club, tak pergi berfoya-foya, dia duduk rumah dengan mak dia, dengan ayah dia. Macam mana orang yang baik-baik nak berjumpa each other kalau dia tak keluar-keluar, dia tak bergaul? Basically circle kot kan. Kalau circle kita pun yang baik-baik, insyaAllah circle wife kita ni pun kita akan jumpa dalam circle yang sama lah. Tapi kalau jenis yang tak keluar rumah ni, tak tahulah nak jumpa kat mana. Mungkin boleh cari dalam komen kot kan. Apa dia kalau ikut pergi masjid, ikut mak ayah, dan jumpa pakcik tu dengan anak dia, boleh tak cakap kat pakcik tu, pakcik saya rasa anak pakcik ni sesuai untuk saya. Boleh tak macam tu? Boleh, tapi ada tak keberanian tu? Suruh mak kita cakap dengan ayah kita, ayah kita cakap dengan pakcik tu lah, senang. Okay. Kalau macam ni, ni pengalaman saya sendiri lah. Saya baru-baru ni pergi Thailand tahun lepas. Lepas tu bila nak keluar daripada Thailand tu, masuk border Danok kan. Jadi kami makanlah dekat restoran tepi jalan. Saya dengan family saya lah. Adalah satu waiter ni tengah ambil order kami. Perempuan Patani. Memang elok lah. Adik saya gunakan satu senjata rahsia. Apa dia? Mama tolong tanyakan dia single ke tak single. Long story short, sekarang ni dia dah kahwin dah pun. Dah kahwin dah. Wow. This is a very good. Dia guna senjata mak. Tapi betul lah apa yang Faiz cakap tu. Bila pergi ke masjid, nampak orang yang sesuai, suruh mak kita yang canon kan. Wow.
Wow. Wow, cantik ni. So kalau kau nak kahwin nanti bolehlah consider untuk cari M-Jastic kalau dapat kahwin cara ini, yang susah-susah sangat nak cari pasangan tu. Sebab kalau boleh nak cari pasangan yang baik lah. Orang baik akan ditemukan dengan orang baik. Betul. Okay, so macam mana pula kalau kita gabungkan tiga-tiga isu ni? Kahwin, kereta dengan rumah. Mak ayah expect kita buat tiga-tiga, bukan serentak lah. Tapi yang mana satu kita nak pilih dulu? Adakah ikut situasi? Situasi tu macam mana nak tengok? Kalau ikutkan sekarang ni, kalau kita nak cram tiga-tiga sekali, benda-benda tiga-tiga ni memang kewajipan kan? Betul. Tapi cara nak pemilih tu, okay, first kali untuk commute pergi kerja lah. Okay, kalau tempat kerja kita tu ada LRT, ambil public transport dulu untuk permulaan, untuk kita tahu berapa costing kita untuk 3 bulan pertama. Katalah kita pergi balik kerja kan, costing dalam 300 bulan. Tapi kita ada time consuming kat situ. Mungkin kalau kita ada kereta sendiri, dia lebih mempercepatkan. Tapi sedikit kenaikan kos lah. Mungkin ada kos parking ke apa ke kan. Daripada situ kita boleh decide, okay, kereta dulu kemungkinan kan. Sebab hujan ke apa. Yang kedua, pasal rumah pula. Okay, kalau kita ada berkawan-kawan kan, sewa dengan kawan-kawan dulu. Sebab untuk permulaan hidup ni selalunya, macam saya sendirilah, 5 tahun pertama memang saya duduk dengan kawan-kawan dulu. Jadi kita boleh buat bisnes, kita boleh bahagikan rumah tu 3 bilik, bayar sedikit-sedikit. Kalau saya terus beli sebiji rumah tu, lingkup, tak jadi apa. Lepas tu pasal kahwin pula. Pasal kahwin ni kita kena set expectation lah. Yang kita ada masa 3 tahun untuk kumpul duit dengan gaji kita 3,000 sekarang ni. Okay, lepas 3 tahun kemungkinan kita boleh kumpul RM18,000. So dengan RM18,000 ni, inilah kita punya aim untuk kahwin je dulu. Basically nak buat sesuatu yang besar ni, kita kena ada satu timeline lah. Timeline tu yang penting. Kalau tak ada timeline ni, jumpa orang tu terus nak kahwin. Tapi at the same time financial trouble lagi kan. Mungkin tak ada emergency fund, tak ada apa-apa protection. Rumah pun masih bersewa dengan kawan. Bagi saya yang paling penting untuk 3 benda ni, aim lah. Aim dan juga timeline. Aim dengan timeline So let's say lah orang tu dapat gaji pertama, dia baru start kerja lah. Ni budak-budak ni, apa yang dia patut buat dengan gaji pertama dia kalau dia nak dapatkan tiga-tiga ni dengan baik? Bagi saya yang paling penting sekali dia punya backup lah. Mungkin dia kena penuhkan dulu dia punya emergency fund. At least 3 bulan dulu. At least 3 bulan. At least 3 bulan lah. Kalau paling baik 6 bulan lah. Okay, penuhkan fund ni dulu. Lepas fund ni dah penuh, fokus kepada fund untuk investment pula. Okay, emergency fund dah penuh. Okay, daripada sini kita ada extra gaji dekat sini. Okay, mungkin kita dah boleh start masukkan duit dalam ASB sedikit demi sedikit. Bukan start beli kereta dulu. Penuhkan benda yang basic ni dulu. Okay, kita tahu kita commute pergi kerja naik motor. Kita ulang alik bangsa PJ, bangsa setia alam. Okay, at least lah kita ada protection lah, takaful ke kan. Ambil yang paling murah pun tak apa. Yang RM80 ke, yang RM100 ke. Sebab katalah kita start kerja ni umur 21, umur 22. Kalau umur 20-an ni untuk ambil takaful ni, saya rasa harga dia masih lagi rendah. Instead of bila dia dah umur 30, dah ada sakit, baru nak ambil protection, time tu harga dah premium dah. Ataupun tak dapat langsung. Dah kena diabetes, tak boleh dah. Yang paling awal tu untuk protection diri sendiri dululah. Kau dah nak kahwin dengan anak orang, nak beli rumah lagi, tapi kau sendiri pun tak ada apa-apa backup plan in case apa-apa jadi kan. Itu yang saya nampak lah.